pihak penguatkuasa boleh terus buat Ah. rampasan. Satu botol RM3,000. Kalau ada 1,000 botol, Oh, 3 juta. Kalau ada 10,000 botol, Hmm. kira lah. Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini. Saya Syaiham Ibrahim dan bersama saya dalam sesi kali ini adalah Cik Faizal Ismail selaku IP Consultant. Hari ini kita nak membincangkan satu topik yang agak kecoh sekarang ni, iaitu berkenaan dengan sambal nyet Khairi yang dikatakan menyamai sambal nyet berapi milik usahawan terkemuka Khairul Aming. Daripada segi nama, daripada segi design, warna sangat identical. Ini masalah dia. Dan ianya berjaya mengelirukan pembeli. Mungkin ada di kalangan pembeli yang memang berniat nak membeli, tapi ramai juga yang dikatakan sebenarnya terkeliru dengan brand yang identical, sangat identical ni. Sehingga kini saya tak tahu jumlah sebenar berapa jualan yang terjual, tapi saya percaya dah banyak jualan yang laku lah orang kata kan. Mungkin disebabkan oleh faktor tadi yang saya beritahu tadi. Jadi pihak Khairul Aming dikatakan telah melalui peguamnya memulakan tindakan saman kepada pihak Sambal Nyet Khairi yang dikatakan sekarang ni tengah bagi letter of demand. Ada yang kata biasalah ini strategi bisnes masing-masing, contoh macam Panasonic sama dengan Panasonic, Ashadi sama dengan Adidas dan sebagainya, tak perlu kecoh-kecoh. Rezeki masing-masing. Tapi itulah. Sebab itulah saya kali ini saya nak bincang, saya nak tanya kepada Encik Faizal selaku yang mahir dalam bidang ni berkenaan dengan soalan saya. Kenapa Khairul Aming nak ambil tindakan pula kan? Boleh ke dia ambil tindakan? Atas akta apa tindakan yang dia boleh ambil tu? Silakan Encik Faizal. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Cik Syaiham. Okay, berkenaan dengan isu ni agak nampak viral lah berkenaan dengan sambal nyet ni. Jadi kenapa nak ambil tindakan? Dalam dunia perniagaan ni, semua orang akan cari shortcut sekiranya ada. Sekiranya dibenarkan, semua orang akan buat ikut shortcut lah. Okay, seperti mana yang kita tahu, Khairul Aming untuk capai ke tahap ini, dia bukanlah overnight success. Nak membina jenama tu is not easy. Dia makan masa, effort, creativity dan juga cost. Jadi kalau tanya saya, kedua-dua ni adalah target market yang sama. Kedua-dua company target orang yang sama. Kemudian kompetitor menggunakan populariti satu kompetitor yang lain untuk dapat dia punya gain. Itu di segi keadilannya tidak adil lah. Satu pihak berusaha untuk mencapai di tahap yang di mana sekarang dengan effort yang dia ada. Satu pihak piggyback ataupun menumpang di belakang gergasi untuk mendapatkan populariti yang sama. Jadi segi keadilan tu jelas tidak adil lah. Okay, yang kedua, persoalannya kenapa design itu dibuat sebegitu serupa sekiranya dia tidak mendatangkan apa-apa faedah kepada dia. Betul. Jadi itu sebablah dia buat itu dengan niat menumpang benefit lah. Di situ pun akan berlaku pelanggaran lah. Sebab orang yang mendaftar trademark ni bila dia dah lulus, dia ada hak untuk menghalang pesaing dia untuk menggunakan nama yang sama. Itu hak dia. Okey. Yang ketiga, tanggungjawab. Orang yang mempunyai trademark itu, dia bertanggungjawab untuk melindungi trademark yang dia dah dapat daripada digunakan oleh orang lain. Sekiranya berlaku pelanggaran tetapi owner trademark itu tak buat apa-apa, jadi tiada tindakan mahkamah, tiada LOD, tak ada apa-apa, dan makin lama makin ramai yang menggunakan nama yang sama, dikhawatiri lama kelamaan nama itu menjadi panggilan umum kepada sesuatu produk itu. Banyak kes dah yang kita tengok, contohnya selotip adalah satu trademark. Ramai orang lain menggunakan selotip tetapi owner selotip itu tidak mengambil apa-apa tindakan. Akhirnya mahkamah mengambil keputusan perkataan selotip itu ditarik balik trademarknya dan dibenarkan sesiapa saja untuk pakai. So sekarang ni memang di antara tanggungjawab Khairul Aming jugalah untuk nak defend dia punya trademark yang dia ada tu.
Yes. Ah, Itu okey. adalah tanggungjawab dia. Dan saya pun dah buat contoh sebelum ni, share out. Jadi Oh. bila ramai-ramai letak plastik atas meja, letak seafood dan dipanggil nama tu share out. Ah, ah, ah. Sedangkan share out adalah satu brand yang berdaftar. Mhm. Jadi owner brand share out mesti menunjukkan satu usaha untuk educate public yang mana mereka adalah trademark berdaftar, bukan nama satu menu. Mhm. Jadi bila dikeluarkan statement di surat khabar, di internet, jadi itu adalah salah satu usahalah. Macam Mhm. yang KA buat tu, hantar LOD, itu juga bukti yang dia berusaha untuk melindungi trademark yang dia dah dapat daripada digunakan sebenarnya oleh orang lain tanpa kebenaran. So sekarang ni bila Khairul Aming hantar LOD tu, bermakna sekarang ni dia dah daftar lah trademark dia tu. Ramai juga yang keliru sebenarnya. Sebenarnya apa yang di-trademarkkan tu? Dia trademark logo ke? Dia trademark sambal nyet ke? Ataupun apa yang sebenarnya kita tak boleh tiru? Sebab ada beberapa hari, semalam ke saya tengok, ada pula orang buat sambal nyot, sebagai contoh kan. So adakah itu dianggap sebagai, mungkin ramai juga yang agak macam, okey, apa yang tak boleh tiru sebenarnya ni? Saya dah tertengoklah dia punya sijil, so ada lambang api kat belakang tu dan ada perkataan sambal nyet lah. Okay, Ah, sambal itu for sure lah dia akan disclaim perkataan sambal tu sebab sambal it describe dia punya produk. Dia ah, tak boleh own perkataan sambal lah. oh, Everybody boleh guna perkataan sambal, don't worry. Tapi nyet untuk sambal itu eksklusif dia saja yang boleh pakai. Okey, oh, itu satu perkataannya. Yang kedua, dia trademark ni tidak boleh sama dari segi sebutan, tidak boleh sama dari segi look, oh, visual dia pun tak boleh sama. Andai oh, katalah sambal nyot, mm-mm. tapi cara dia representasi daripada jauh memang nampak macam sama. Itu pun dianggap melanggar juga. Sambal whatever lah, nyonyot ke whatever, tapi kalau dipresentasikan dengan colour yang merah, belakangnya ada api semua, sort of macam parodi, Ah, ah. itu pun tak dibenarkan. Makna kata sekiranya boleh mengelirukan pembeli, mungkin kan? Itu jelaslah. Pertama, dia panggil confusingly similar. It's not identical but confusingly similar. Okey. Atau yang kedua, parodi mark yang mana dia mendapat benefit di Mm-mm. atas populariti orang yang ditiru tu. Okey. Contoh, ini kes mahkamah dah selesai, kita dah boleh cerita, Starbucks Coffee. Oh, Kalau kita Google STARBUNG, dia punya logo dia macam Starbucks Coffee lah. Dia tak sama langsung, sebut tak sama, tapi dia menumpang populariti Starbucks. Dia ada benefit daripada populariti Starbucks yang mana Starbucks claims mereka spend millions untuk mendapat populariti yang sekarang. Hmm. Jadi mereka disaman dan mahkamah dah buat keputusan pun. Yang Starbucks tu dia kena tukar beberapa perkara. Yang pertama, tidak boleh ada ring sama macam logo Starbucks. Yang kedua, Starbucks ada bintang kiri dan kanan. Starbucks Hmm. pun ada bintang kiri dan kanan. Dua-dua bintang tu kena remove. Oh. Kemudian dimulakan dengan perkataan star, Starbucks, iaitu Starbucks. Star tu kena buang. Yang ketiga, okey, dekat dada dia tu ada halal. Halal tu kena remove. Jadi Hmm. saya tak tahulah sebut Starbucks ke Starbucks, tapi mereka memang tukar. Atas Okey. arahan mahkamah mereka tukar. Tukar Mm-mm. kepada apa? Bungs Tears. Karakter yang sama tapi dah keluar air mata lah, menangis. Dan mendapat publicity yang baik jugalah kan. Jadi famous lah dia punya Bung Tears tu. Jadi Okey. tak boleh buat circle bulatan, tepi ada bintang, star tak boleh ada. So tinggal Bungs saja. Bungs, Hmm. air mata Bungs. Selain daripada trademark, Hmm. trademark yang saya kata tadi sound similar and look similar, Hmm. mungkin ada lagi iaitu undang-undang copyright. Dekat labelnya tu, how many percent persamaan antara Hmm. dua produk ni? Kalau Hmm. 90% for sure boleh juga menggunakan undang-undang Hmm. copyright. Kalau satu kena lagi, kena lagi. Oh, itu Hmm. different Kalau kata yang tadi tu setiap kesalahan tu different lah Dia backup system lah. Selalunya judge akan bila kita dah menang dekat trademark, dia akan compensate sekali lah. Tapi kalau Oh, tak sangkut kat trademark, kita ada lagi backup. so boleh tengoklah berapa banyak
orang kata yang kita Yes. gambar tu. Sometimes majority tak betul pun. Hmm. Memang kata tak patutlah apalah sangat nama sama. Kita tak involve dalam bisnes, bukan bisnes kita. Kita boleh cakap apa-apalah. Tapi kalau benda tu kena pada kita, dan juga itu adalah salah satu tanggungjawab owner tu untuk protect. Kalau tak, apa yang dia ada sekarang mungkin dibatalkan. Jenama itu mungkin dibatalkan dan boleh digunakan pakai oleh semua. Tadi ada saya sebut sikit tadi berkenaan dengan ada orang kata Panasonic dengan Panasonic tu lebih kurang different pun tak ada pun dia nak ambil tindakan. Besar company tu hari ni kan. Trademark ni dia bergantung kepada pertama sekali damages lah. Adakah Rolex dekat Petaling Strait menjejaskan jualan Rolex yang ori? Sekiranya Rolex kata dia tak menjejaskan, dia pun tak pergi rush dekat Petaling Strait sana kan. Dan juga benda ni ia bergantung kepada owner tu sendiri. Kalau dia tidak mahu mengambil tindakan, it's up to them. Dan jangan salahkan orang lain yang nak ambil tindakan. Dan itu memang hak dia. Ada orang tak nak ambil, tapi ada orang nak ambil tindakan. What's wrong with that? Lebih kepada hak dia lah. It Itu hak doesn't mean dia. dia tak buat tu, it's morally right. Mungkin pandangan yang saya nampak orang yang memberikan pandangan macam tu, dia berpandangan bahawa tiru tu sekadar orang kata itu adalah strategi perniagaan. So, what's wrong dengan meniru tu kan? Ni. Bagi saya meniru boleh selagi Hmm. mana tidak melanggar undang-undang. Tirulah semahunya. Saya sangat encourage orang-orang meniru terutamanya dalam bidang teknologi. Sekiranya teknologi tu dah dipatenkan dan paten tu dah expired, so silakan tiru. Tapi sekiranya paten tu masih lagi efektif, masih lagi valid, kita boleh learn, tapi untuk kita meniru untuk dapat gain the profit itu tak boleh. Itu melanggar undang-undang. Dia punya keyword dia, tirulah semahunya selagi mana tidak melanggar undang-undang. Tu kena faham lah Tiru boleh tapi jangan melanggar undang-undang. So apa tuan sebenarnya, apa tindakan yang boleh diambil oleh Khairul Amin ni sebenarnya? Selain daripada letter of command dia bagi ni, apa lagi tindakan yang dia boleh ambil? Okey, dia macam ni lah. Dia selalu orang cakap bila berlaku je saman. Berlaku je saman. Sebenarnya saman ni last sekali. Sekiranya dah tidak boleh berbincang, itu kita pergi ke mahkamah lah untuk ke mahkamah tentukan. Tetapi sekiranya boleh berbincang, sebab tu dia hantar surat pertama. Kalau ikut prosedur lah, kita hantar warning dulu suruh dia stop. Sebab dia infringing our trademark. Kalau dia stop dan minta maaf, okey, kita cakap itu je lah. Tapi bila dia tak stop, kita demand dia lah. Pertama kita bagi dia tempoh 2 minggu untuk stop, to be fair. Dan juga kita minta ganti rugi sebab kemunculan dia tu menyebabkan sale kita menurun. Dan beberapa lagi damages yang kita boleh tuntut lah kalau dia agree, tak perlu masuk mahkamah. Tapi kalau dia enggan, boleh menggunakan mahkamah lah. Kat situ lawyer IP ni kena kreatif lah. Sebab kalau dah drag pergi ke mahkamah, dia pertama makan kos, yang kedua makan masa lah. Dua-dua akan bagi masa. Jadi lawyer IP perlu kreatif kat situ, menunjukkan bahawa sekiranya kalau kita masuk court, peluang untuk kami menang tu almost 100%. Yang mana dalam court nanti tentu kami akan minta 7 tuntutan damages sekurang-kurangnya, dan kos mahkamah akan ditanggung oleh pihak tuan. Dan sekarang ni kami minta small portion of ganti rugi lah, ganti rugi. Tapi dalam mahkamah kami mungkin akan gandakannya lah beberapa kali sebab dia makan masa kita, makan masa you. So you pilih, you nak bayar sekarang ataupun nak bayar after court buat decision. Betul. So dia akan pilih yang mana lebih bijak lah. Lebih bijak lah. Sebab benda case untuk case ini very clear cut lah. Clear cut lah. Tuan nampak clear cut case Saya ni? nampak clear cut, yes. Dan juga sekiranya kalau trademark tu exactly the same. Ini bukan ada berbeza sikit-sikit. Kalau exactly the same, tak perlu pergi ke mahkamah pun. Kita boleh terus ke penguatkuasa harta intelek, tunjukkan kita buat satu SD, menunjukkan ini barang dia, ni barang kita. Sign SD, bagi tahu alamat dekat mana, bila untuk dibuat rampasan. Jadi pihak penguatkuasa boleh terus buat rampasan dan satu barang boleh dikenakan RM3,000.
Wow. Just Satu. imagine satu barang RM3,000, kalau satu botol RM3,000, kalau ada 1,000 botol, Oh, 3 juta. Kalau ada 10,000 botol, kira lah. Tetapi bayaran itu bukan dibayar kepada owner of the trademark. Bayaran itu dibayar kepada government. Kita akan saman sekali lagi selepas dibayar penguatkuasa lah. So boleh dua tindakan dari situ Yes. Ah, Jadi kalau exactly the same macam jenama terkenal apa tu LV ke, memang sama. So buat apa nak masuk court lagi? Exactly the same. betul. Buat rampasan terus. Okey. So dia anggap macam barang tiruan lah Barang tiruan. Barang Tapi tiruan. kalau kata ada perbezaan, itu penguatkuasa tak berani nak buat, nak judge. Setakat mana sama dia. Jadi mahkamah kena buat keputusan lah. Again, ianya apa yang kita bincang ni disebabkan tindakan semua ni boleh dilakukan disebabkan oleh Khairul Aming, dia sudah pun mendaftar trademark. Okey, dia Yes. punya trademark tu sudah berdaftar. Sebenarnya apa yang akan berlaku sekiranya seorang itu tidak berdaftar? Katakanlah Khairul Aming tak daftarkan trademark tu. Sebenarnya apa dia boleh buat? Sekiranya ada orang tiru macam ni. Di Malaysia ni, kita ada berbeza sedikit undang-undang trademark kita berbanding dengan jiran-jiran kita. Okey. Jadi trademark di Malaysia ni dia tidak bergantung kepada first to file, tetapi bergantung kepada first to use. Jadi sekiranya saya dah berniaga lama, dah lama menggunakan perkataan sambal sambal neraka contohnya. Saya dah 10 tahun pakai nama sambal neraka tapi saya tak daftar. Tiba-tiba ada satu orang sekumpulan budak muda, dia tengok saya tak daftar, jadi mereka pun pergi berdaftar sambal neraka tu. Dan mereka pula nak ambil tindakan atas saya. Sebab dia kata itu dia punya, jadi saya kena tukar. Kalau tak nak tukar, sila beli trademark tu. So kat situ boleh nampak bad faith. Jadi saya kena buktikan di mahkamah bahawa saya lebih awal menggunakan nama tu daripada orang yang mendaftar ni. Tapi itulah, pembuktian itu terletak di bahu saya. Sebab tu kalau jangan terkejut kalau kita kata ada trademark yang dilindungi walaupun dia tak daftar. Bila kita tak daftar, burden of proof ataupun beban pembuktian itu jatuh di atas kita. Jadi dalam court semua tu dia akan jadi panjang ceritalah. Yang Sebab cerita nak buktikan. Jadi bila kita pergi berdaftar, jadi kita dah transfer beban itu kepada kertas sijil dekat gitu. Jadi bila dalam mahkamah itu lebih mudah lah, lebih smooth. Jadi kalau kata Khairul Aming tidak berdaftar, dia masih boleh ambil tindakan atas undang-undang lain lah, bukan undang-undang trademark sebab dia tak ada trademark. Jadi dia mungkin ambil menggunakan undang-undang passing off. Lebih kurang macam itulah. Cumanya dia beban pembuktian tu dia akan lebih sulit. Jadi bila sulit, mahkamah tu jadi masanya panjang, kos akan jadi lebih tinggi. Kemungkinan mungkin tak menang pun. Mungkin tak menang pun. Kalau dia gagal membuktikan yang dia lebih awal guna, mungkin tak menang pula. So apa advice Cik Faizal kepada itulah, bila kita business ni kita kena protect all our investment. Sebab a brand name is not just a brand name. Kalau orang lain offer kita, saya nak beli Encik punya trademark dengan harga RM5,000, for sure kita tak jual. Sebab kita nak develop nama tu supaya orang kenal. Satu bulan FB ad pun dah kita makan RM100,000. Jadi we have to protect all our investment. Jadi untuk protection itu kita kena do the business properly. Saya pun sama masuk business dalam keadaan banyak benda tak tahu. So kita kena dapatkan pengetahuan dan juga minta orang lain uruskan kita punya pendaftaran dari segi aset ni, dia panggil ni aset, digital asset ataupun kita panggil bukan digital asset, apa tu, intangible asset kita. Sebab benda ni ada value. Saya pernah uruskan perpindahan trademark yang more than 2 million. Harga trademark tu saja lebih daripada 2 juta. Bukan kilang, bukan apa, dia punya brand saja. Jadi kena pergi daftar. Dapatkan ejen, ataupun boleh je buat sendiri kalau tahu, kalau tak ada masa upah orang untuk dapatkan pendaftaran. So berdaftarlah berdaftar dengan daftar trademark tu. Okey tuan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan disebab kerana membantu untuk menjelaskan berkenaan dengan isu ini. InsyaAllah saya percaya semua kita dah faham. Tak faham banyak pun at least
kita nampak gambaran lah, nampak gambaran Mm-mm. apa sebenarnya yang menjadi masalah, apa sebenarnya yang menjadi isu yang mana ianya yang berkait dengan semua usahawan lah terutamanya, berkait dengan semua Betul. usahawan. So bagi anda sebagai usahawan, of course lah semua usahawan ni memanglah kita, orang kata ultimate goal kita adalah membina jenama, membina perniagaan, membina jenama. Jadi bila kita membina jenama, jangan kita lupa berkenaan dengan aspek pendaftaran. Okay? Jadi saya rasa setakat ini saja video saya kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.